dalam tutorial 6 ni, kita akan tengok cara setting postage atau courier ataupun delivery service setting dekat dalam OnPay. Okay? So, maksudnya bila customer beli dan dia akan pilih postage rate tu, dan kita sebagai admin, once dia dah buat bayaran, kita nak hantar, katakan kita ada post laju atau JNT macam tu kan. Jadi bila kita dah post kan ada tracking number. So kita kena provide tracking number ni, updatekan dekat dalam OnPay system kita ni, dalam courier atau postage setting ni. Dan lepas tu customer akan dapat by email. Okay, boleh juga kalau untuk package yang kita ambil SMS kredit ataupun WhatsApp, boleh juga kita directly kita akan pastekan ataupun berikan kepada customer. Alright. So sekarang ni cara dia adalah Okay, sekarang ni saya berada di bahagian jualan Okay, jualan. Okay, tengok bila seseorang tu dah beli dan didesahkan sebab dia dah beli dia beli menggunakan ToyPay. Okey, so kat sini ataupun online payment tu, jadi automatik dekat sini, sebelah sini akan ada satu ikon untuk kemas kini maklumat penghantaran. Once kita dah proses, kita dah hantar dan kita nak maklumkan kepada pelanggan tracking number, kita klik je kepada gambar lori ni dan kita akan pilih postage atau delivery service yang kita gunakan. Contoh kat sini saya pakai post laju dan saya masukkanlah post laju punya tracking number. Contoh, dan saya kemas kini. Bila saya tekan kemas kini, customer akan terus directly dapat dalam email. So kita tak payah hantar email kat dia. Dan ini juga kita boleh copy dan juga kemudian kita terus klik pada button WhatsApp ni dan kita boleh terus bercakap dengan dia melalui WhatsApp Webs ni, dan kita pastekan pada customer tracking number tadi. Okey. Itu dua cara, dan satu lagi adalah notifikasi dalam bentuk SMS. Okey, dan dia akan hantarkan, dia ada setting dia dekat SMS, tapi kena beli kredit lah. Yang itu kena tambah duit. Okey, tapi yang ini untuk free, dua ni adalah free service yang masa kita ambil light package Alright. So sekarang ni macam mana kita nak adakan benda ni? Contoh kat sini tak ada JNT. Saya nak masukkan JNT. Okey, caranya adalah bagi kepada tetapan dan kemudian pergi ke penghantar kurier dan lepas tu kita bagi nama kat sini JNT Express. Contoh dan tambah penghantar. Itu saja kat sini. Dan bila kita pergi ke jualan dan kita akan nampak dekat gambar lori ni, tekan dan kita nampak JNT telah di-addkan atau ditambahkan dalam. Itu saja. Okey, itu saja untuk courier service. Okey, untuk macam mana kita nak setkan berapa banyak yang customer perlu bayar untuk kos-kos penghantaran ni adalah kita akan pergi ke bahagian borang. Okey, borang dan pergi ke Sleepy Vitamin ni, pergi ke bahagian edit borang dan dekat sini bahagian kita tengok bahagian pembelian tengok dulu kat bahagian pembelian ni. Pembelian ada tak? Okey. Bahagian pembelian dekat mana? Bahagian pembelian borang borang, pembelian, kemudian dekat bahagian penghantaran. Aktifkan fungsi penghantaran berbayar. Bercuma nanti dihilanglah semua ni. So kadar rata kita dah tengok berapa unit, ke atas berapa ringgit. So kat sini kita tahulah berdasarkan kurier yang kita gunakan. Okey, so automatik nanti ada contoh macam ni dia akan keluar result yang setting ini akan keluar dalam kita punya OnPay dalam bentuk macam ni dalam bentuk macam ni. Okey, tengok kat borang bawah ni. Okey, dalam bentuk macam ni. Okey ni shipping cost ni dalam bentuk macam ni. Alright. So dia akan ikut pilihan ni. Kalau 1, 3, kalau 3 dia akan keluar ni lain sikit. Okey, kalau 2, 1 dia akan keluar lain sikit. Macam tu. So bergantung kepada setting kita di sini. Alright. So kat situlah. Okey, itu kalau kita pakai courier service yang mana kita gunakan penghantar kurier ataupun secara manual lah kita set dekat dalam kita punya borang tadi kan.
Tapi macam ni, satu lagi cara adalah kita guna integrasi dengan courier service, yang mana kita boleh integrate atau kita boleh sambungkan servis courier ni automatik lah. Setiap kali kita nak hantar, contohlah macam Easy Parcel, kita pakai Easy Parcel, kat situ kita boleh pakai kredit kan, kita boleh pakai invoice, kita boleh beli kredit. Kalau macam DHL, kita boleh invoice, kita boleh register sebagai pelanggan DHL, dan kemudian kita boleh dapatkan diskaun lah kadar penghantaran ya. Jadi kadar penghantaran tu percuma, lebih rendah lah. Okey, jadi macam mana kita integratekan dia dekat dalam sistem ni, dekat dalam dekat dalam OnPay ni. Okey, caranya adalah, mula-mula sekali anda perlu contohlah, saya dalam contoh ni saya gunakan Easy Parcel ya. Easy Parcel. Okey. Kena register dulu Easy Parcel ni. Register dulu. So, saya akan registerkan jadi betul ya. Okey, saya akan kena register macam ni. Okey. Malaysia. Lepas tu dia akan masuk sini. So kalau yang belum register, masuk kat sini lah, sign up dulu. So kalau tak nak sign up, kalau dah sign up, dah ada account, so lepas tu follow je step by step kat situ. Just masukkan untuk sign in. Okay, sign in je. Alright. Okay, sign in je kat sini. Okay, bila kita sign in, so kita akan nampak dekat sini ada satu, sebelah kiri ni kita punya dashboard ni ada integration. Dekat dalam integration ni kita pilih your store. So maksudnya kat sini saya ada macam-macam lah. So sekarang saya nak ada new store saya nak add new store. Alright, so dekat new store ni saya akan pilih kepada OnPay. Ini adalah platform yang dibenarkan dekat yang support platform yang Easy Parcel support ya, dan salah satunya adalah OnPay. Klik OnPay, bagi nama kita punya kita punya domain name ni. Okey, shop kita nama dia adalah Nanimat. Okey. Ni kat dulu shop URL, lepas tu ni nama dia Nanimat contoh ya. So ini integration ID, submit saja. Integration ID ni copy dan submit. Oops, invalid user URL onpay.my, submit. Okey, so dekat sini dah ada. So ini saya punya ID. ID ni saya copy ya, copy. Kemudian saya pergi ke bahagian tetapan, integrasi pihak ketiga. Kat sini ada Easy Parcel, My Parcel Asia, Send Parcel, DHL E-commerce, OnSend dan juga MyTapi. Okey, tapi saya nak guna Easy Parcel, saya masukkan integration ID tadi. So paste je, pilihan kemas maklumat secara automatik. Okey, lepas tu yang ini saya masukkan maklumat-maklumat tentang kedai kita tadilah ataupun OnPay kita tadi. Okey. So sekarang ni simpan saja. Okey, bila time simpan macam ni, okey. Kena ingat ya, kalau kita guna Easy Parcel ni, kita punya borang tadi, kita tak boleh guna borang yang, cuba kita tengok dulu. Okey. Okey, borang yang ringkas, kita kena guna borang terperinci. Macam ni borang ringkas. So kita kena tukar dulu jadi borang terperinci dengan cara kita pergi edit borang. Okey, pergi bahagian pelanggan. Okey, pelanggan. Kemudian kita pergi ke bahagian terperinci. Sebab itu memang setiap kali kita buat integration dengan delivery service ni, kita perlu guna terperinci ya. Tak kira lah kita guna pos laju ke, kita guna apa pun, memang kena terperinci. Jadi cuba kita tengok balik. Kita punya borang dah jadi terperinci macam ni, wajib Okey, so sekarang ni cuba tengok. Okey, cuba tengok dekat bahagian jualan. Nampak tak dekat sini tadi dia tak ada ni Easy Parcel ni. So kita sekarang dah ada integration dengan Easy Parcel. So saya klik saja Easy Parcel ni. Nampak tak?
So kita akan kandungan bungkusan apa, berapa berat bungkusan. Dia jual, dia beli mabrum ya, dia beli kurma. And then kita nak pakai mana. Okey, sekarang ni kita boleh tengok rate pada hari tersebut. Okey, rate untuk untuk courier service dekat Easy Parcel ada banyak. So kita boleh pilih Skynet ke, nak pakai mana yang pemurah. Macam ni RM9. So katakan yang ni, atau kita nak pakai pigeon, door to door. Okey, macam contoh pigeon point to door, point to point delivery. Ni maksudnya apa? Ini maksud untuk pigeon delivery ni memang murah tu, RM5.50 tu. Tapi pigeon delivery ni kalau pergi kat website dia punya point yang dia katakan kat sini tu, point tu macam satu tempat tu, tempat untuk kita hantar. Dia punya point. Okey, kita sebagai seller hantar barang yang kita jual tu, bungkusan tu dekat point pigeon delivery ni. Okey, point dia kat mana? Dekat semua Speedmart yang ada dekat sekitar kita. Okey, so kat sini kena boleh check dekat website dia apa yang dekat dengan kita, pigeon delivery ni yang mana. Itu point. Kalau door to door maksudnya dari rumah pigeon delivery akan datang ambil kat rumah kita dan dia pergi hantar dekat customer punya rumah terus. Macam point tu door to point delivery, daripada rumah ke point, daripada point to door delivery, daripada point hantar ke rumah. Macam tu. Itu cara dia, okey, ataupun daripada office ke kan. Jadi door to door. So depends lah nak tempah mana, tekan je tempah ni. Bila kita tekan tempah dia akan datang. Alright. So sekarang saya tak boleh tekan tempah nanti kan dia akan tolak saya punya kredit dalam ni. Dia akan tolak dekat Easy Parcel punya kredit, okey. Easy Parcel punya kredit, dan lepas tu dekat sini ada kredit ya. Dia ada kredit di akaun dia. Alright, so dia akan tolak, lepas tu dia akan hantar, dia terus bekerja walaupun kita testing, sekarang dia datang. Sebab tu kan kesian lah orang tu datang penat-penat kan, tapi barang tak ada. So macam tu cara dia. So itu Easy Parcel. So itu cara untuk kita configure Easy Parcel ke, ataupun kita nak guna yang manually kita sendiri pergi ke pejabat pos ke JNT ke mana kan, untuk hantar. Ni lah cara dia, okey. Ni cara setting dia. Okey, jumpa lagi di tutorial seterusnya, iaitu kita akan tengok pula cara untuk bagaimana nak register atau on kan features payment gateway ataupun Toypay. Okey? Alright, jumpa lagi di tutorial yang ke-7.